Okay, Assalamualaikum. Hai semua. Hari ini kita berjumpa lagi dalam sesi yang ketiga, cikgu rasa, untuk PDPR RBT tingkatan 2. Okey, seterusnya kita akan sambung lagi tajuk bab 1, penyelesaian masalah secara inventif. Okey, untuk penyelesaian masalah secara inventif ni dia ada beberapa kaedah. Okey, yang pertama kita pergi kepada 1.2 analisis fungsi. Okay, apa yang akan dipelajari ialah awak boleh membuat hubung kait antara produk dengan objek dari segi fungsinya, melukis sistem fungsi dan membina model fungsi dengan menggunakan garisan interaksi. Semuanya boleh baca dalam buku teks RBT bermula dari muka surat 8. Okey, ini adalah dia menerangkan tentang maksud sistem. Nanti boleh baca. Okey, cikgu akan pergi kepada yang penting dahulu. Okey, membuat 1.2.1 membuat hubung kait antara produk dengan objek dari segi fungsinya. Okey, kalau tengok sini, analisis fungsi tujuannya untuk membantu mengenal pasti sistem yang ada pada sesebuah produk. Apabila analisis fungsi dibuat, fungsi serta komponen yang melengkapkan sesuatu produk akan dinyatakan. Contoh, okey, bagi sebuah kerusi, ada tempat duduk, ada penyandar kerusi, kaki kerusi, skru dan kerangka kerusi. Komponen tersebut saling berhubung antara satu dengan lain dengan kepentingan fungsi masing-masing. Jika mana-mana komponen itu pincang, maka fungsi produk itu akan terjejas. Contoh, skru berkarat. Skru kerusi yang patah akibat berkarat akan menyebabkan bahagian tempat duduk atau penyandar kerusi tertanggal. Okey, sebenarnya awak boleh baca di muka surat 9. Cikgu teruskan dengan penerangan yang lebih kepada topik yang sepatutnya lah. Okey, tengok rajah 1.2.1 hubung kait. Okey, yang pertama dia ada produk iaitu sistem. Sistem ni ialah menjalankan fungsi. Sebelum penerima kesan atau objek, dia akan ada fungsi iaitu tindakan dan kepada objek itu penerima kesan. Parameter yang berubah disebabkan tindakan yang dijalankan. Okey, contoh kalau tengok pada sini, produk atau sistem ialah meja, fungsinya memegang buku. Cawan memegang air, klip memegang kertas, kereta mengangkut manusia. Ini adalah contoh. Okay, kemudian kita pergi kepada 1.2.2 melukis sistem fungsi. Okey, fungsi komponen ialah melaksanakan tugas yang tertentu bagi melengkapkan sistem fungsi produk. Komponen ialah bahagian kecil yang berfungsi menyokong sesuatu produk. Okey, contohnya meja ni lah, semua komponen boleh digambarkan. Okey, produk ialah meja. Fungsi dia apa? Memegang objek buku. Okey, ini adalah untuk hubung kait dia tadi. Kemudian kita pergi tengok pada komponen dia. 1/1. Okey, komponen pada meja ni ada kaki meja, ada muka meja, ada skru dan lantai. Okey, kita tengok satu persatu. Muka meja, fungsi dia apa? Memegang buku. Kaki meja memegang muka meja. Skru memegang muka meja dan kaki meja. Lantai memegang kaki meja. Okey, boleh faham? Setakat ni berkaitan dengan hubung kait antara komponen fungsi dan objek. Okey, boleh ya? Okey, seterusnya barulah kita pergi kepada lukisan model fungsi. Okey, nanti yang lain ni semua boleh baca ya di muka surat 10 dalam buku teks. Okey. Yang ni selepas awak dah kenal pasti hubung kait tadi, kemudian awak akan lukis model fungsi. Okey, ini adalah contoh lukisan model fungsi. Okey, kita akan mula dengan lantai. Memegang kaki meja. Sama tak? Sama juga dengan yang awak dah yang ni juga. Kita mula dengan lantai. Memegang anak panah kaki meja. Kaki meja dia memegang muka meja memegang buku. Okey, skru berada di antara kaki meja dan muka meja. Maksudnya dia memegang kaki meja dan juga memegang muka
meja. Okey, ini adalah gambar rajah model fungsi. Ini adalah meja yang tak ada masalah. Okay, sebab kita tengok anak panah ni semua straight. Sama sahaja. Okey, boleh faham berkaitan dengan lukisan model fungsi. Okey, kemudian 1.2.3 membina model fungsi dengan menggunakan garisan interaksi. Garisan interaksi, ni ada 4 garisan interaksi yang digunakan untuk menggambarkan sesuatu masalah. Okey, bilangan 1, simbol. Simbolnya anak panah biasa macam ni maksudnya berguna atau normal. Yang ni putus-putus, berguna tetapi tidak mencukupi. Yang ni tebal, berguna tetapi berlebihan. Dan yang ni macam bengkak-bengkok sikit, dia bermasalah ataupun harmful. Ni kita panggil garisan interaksi. Kena ingat simbol dan juga maksudnya. Okey, daripada macam mana kita nak guna garisan interaksi ni? Okey, dia mestilah ada soalan. Okey, yang ini contoh soalannya. Meja yang digunakan oleh Ahmad sebagai tempat untuk mengulang kaji pelajaran dan membuat kerja sekolah bergoyang dan tidak stabil. Buku yang diletakkan di atas meja hampir terjatuh. Ahmad ternampak skru yang mengikat muka meja dengan kaki meja banyak yang berkarat. Situasi bagi masalah meja di atas dapat digambarkan melalui garisan interaksi seperti yang ditunjukkan dalam jadual. Okey. Garisan interaksi digunakan untuk mengenal pasti punca masalah. Simbol yang bernombor 2, 3 dan 4 merupakan masalah lah. Okey. Kemudian daripada masalah yang diberikan tadi, awak kena lukis model fungsi. Model fungsi pula menggambarkan keseluruhan hubung kait bagi sebuah meja yang bermasalah. Okey, kita akan mula sama juga. Kita akan mula dengan lantai. Lantai memegang kaki meja memegang muka meja memegang buku. Kemudian skru. Sama juga macam yang tadi juga. Skru memegang kaki meja dan skru memegang muka meja. Tetapi disebabkan dia ada masalah ke kaki meja bergoyang dan tidak stabil. Jadi dia disebabkan oleh skru yang mengikat muka meja dengan kaki meja banyak yang berkarat. Jadi skru ni adalah masalah, iaitu skru ni tadi dia memegang kaki meja, tapi kenapa kita buat garisan putus-putus macam ni? Kerana dia berguna tetapi tidak mencukupi. Maksudnya skru dah tercabut lah. Bila dia memegang, maksudnya kaki meja pun ada masalah sebab dah kurang stabil. Muka meja pun masalah sebab dah tidak kukuh. Jadi dia bermasalah daripada kaki meja, muka meja hinggalah ke memegang buku. Okey, skru ni disebabkan oleh apa? Kelembapan. Kelembapan ni lah yang memberi masalah kepada skru. Kita akan buat anak panah yang macam ni. Okey, boleh faham? Okey, ini adalah model fungsi bagi sebuah meja yang bermasalah. Okey, berdasarkan rajah garisan interaksi, kelembapan, skru, kaki meja dan muka meja adalah yang bermasalah. Keadaan ini berlaku kerana skru yang mengikat muka meja dengan kaki meja telah berkarat. Okey. Okey, setakat ini saja untuk hari ini. Cikgu harap awak boleh faham tentang hubung kait antara komponen apa lagi? Komponen, simbol dan antara komponen fungsi dan objek, dan seterusnya awak boleh faham berkaitan dengan model, cara nak melukis model fungsi. Okey, itu saja. Nanti cuba buat latihan dalam buku kerja yang telah awak beli hari itu dari muka surat 3 sahaja yang tajuknya 1.2 analisis fungsi. Kemudian kita akan bincang jawapan. Boleh? Okey, itu saja. Assalamualaikum. Bye-bye.